menggunakan kedudukan image dan juga ciri-ciri image bagi suatu kanta. Itu kita lihat bagi kanta cekung dan juga kanta cembung. Okey, untuk hari ini kita akan subtopik seterusnya iaitu pembesaran linear. Okey, kalau lihat gambar foto 6.3, image yang diperbesar melalui kanta pembesar. Itu kalau kita lihat menggunakan kanta pembesar, terdapati bahawa image yang boleh ternampak kelihatan lebih besar daripada objek di asal. Bila satu objek dilihat melalui kanta pembesar pada jarak yang kurang daripada panjang fokusnya, image yang terbentuk diperbesar. Okay, apabila kita guna kanta pembesar dengan syarat jarak antara objek dengan kanta hendaklah kecil daripada panjang fokus. Kita ingat ya, jaraknya mesti lebih kecil daripada panjang fokus supaya kita dapat lihat image yang diperbesar. Saiz image yang dibentuk oleh suatu kanta cembung bergantung kepada kedudukan objek. Okay. Kemudian aktiviti 6.10. Okey, ini aktiviti sebelum ni. Menunjukkan saiz image yang terbentuk oleh suatu kanta bergantung pada kedudukan objek dari pusat kanta, dan perbandingan antara saiz image dengan saiz objek dibuat berdasarkan nisbah ketinggian kepada ketinggian objek tersebut. Iaitu nisbah image, nisbah ketinggian image kepada nisbah ketinggian objek. Dan nisbah ini kita panggil sebagai pembesaran linear. Okey, takrifan dari untuk pembesaran linear ialah nisbah ketinggian image, nisbah ketinggian image HI untuk ketinggian image kepada ketinggian objek iaitu HO. Okay, kalau kita recap balik, katakan dalam aktiviti sebelum ni, objek berada antara F dan 2F. Okay, HO ini adalah ketinggian objek. Kemudian kita guna hukum garis sinar, iaitu garis selari dengan paksi utama pergi kepada titik fokus. Okay, yang berwarna kuning ini. Kemudian yang melalui pusat kanta yang tidak dibiaskan dan image terbentuk pada titik persilangan. Okay, jarak antara titik persilangan ke paksi utama ini adalah tinggi image, dilabelkan sebagai HI. Okay, jarak pusat kanta ke kedudukan objek adalah jarak objek. Pusat kanta ke kedudukan image adalah jarak image, iaitu V. Okay. Pembesaran linear juga kita boleh kira menggunakan rumus M sama dengan jarak image bahagi dengan jarak objek. Okay. Jarak image bahagi dengan jarak objek. Oleh itu, pembesaran linear boleh kita rumuskan sebagai, okey, kalau tadi tinggi image bahagi dengan tinggi objek juga sama dengan jarak objek bahagi dengan jarak image bahagi dengan jarak objek. Okay, ini rumus ni wajib awak ingat untuk menentukan pembesaran linear. Dan nilai pembesaran linear biasanya lebih besar daripada 1. Okey, nisbah ketinggian image kepada ketinggian objek juga sama dengan nisbah jarak image kepada jarak objek. Okey, ini sambungan daripada subtopik sebelum ni. Jadi untuk hari ini, setakat ni saya nak ingat bagaimana untuk kira pembesaran linear, iaitu kita ambil nisbah ketinggian image kepada ketinggian objek ataupun nisbah jarak image kepada jarak
objek. Okey, ada soalan sebelum kita masuk pada formula Kantar nipis? Soalnya dah habis dah syllabus untuk form 4 dan selepas ni kita boleh buat ulang kaji. Saya rasa bila kalau sekolah buka nanti mungkin dah habis lah syllabus untuk kelas awak. Okay, ada soalan? Ada? Okey, tajuk seterusnya itu Kantar nipis. Formula Kantar nipis. Okey. Ini sebenarnya saya yakin awak dah belajar sedikit sebanyak secara ringkas semasa dah mendengar dah. Okey. Formula Kantar nipis memberikan hubungan antara jarak objek U, jarak imej V dan panjang fokus. Okay. Maksudnya dalam formula Kantar nipis ni dia menyatakan hubungan antara F iaitu panjang fokus, U jarak objek dan V jarak imej. Okay. Tiga perkara yang ditunjukkan dalam formula Kantar nipis. Okay, kalau lihat gambar foto 6.4 di mana aplikasi Kantar nipis dalam kehidupan seharian. Okay, untuk A, gunakan kantar kamera dekat dengan objek menghasilkan imej yang besar. Okay, B, gunakan kantar kamera jauh dari objek menghasilkan imej yang kecil. Okay, kalau terlihat dalam gambar foto 6.4, yang berbeza kat sini ialah kedudukan kamera dari objek. Kalau kamera dekat dengan objek, imej yang dihasilkan besar. Kalau kamera jauh daripada objek, imej yang dihasilkan kecil. Okay, ini apa yang kita buat kesimpulan daripada pemerhatian berdasarkan kedudukan imej, kedudukan objek. Okey. Kemudian jadual 6.10 menunjukkan peraturan tanda semasa menggunakan formula Kantar nipis. Okay. Jadi jika kita nak gunakan formula Kantar nipis iaitu 1 per F sama dengan 1 per V tambah 1 per U ataupun 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V, ada peraturan-peraturan yang mesti awak ingat ataupun mesti awak patuhi. Kalau kegagalan ataupun kegagalan mematuhi hukum ini menyebabkan jawapan akhir yang awak dapat tidak tepat ataupun salah. Okey, yang pertama panjang fokus. Okey, panjang fokus bergantung kepada jenis kantar, di mana kantar penupu ataupun kantar cembung nilai F sentiasa positif. Okey, nilai F hendaklah sentiasa positif, manakala kantar pencapah ataupun kantar cekung nilai F adalah negatif. Okey, kantar cembung positif, kantar cekung negatif. Okey, kemudian yang kedua, jarak imej. Okey. Jarak imej nyata bernilai positif. Okey, imej nyata bernilai positif, imej maya bernilai negatif. Okey, saya nak recap balik apa dimasukkan dengan imej nyata. Okay, boleh tolong bagi tahu siapa ingat apa maksud imej nyata?
Image yang boleh dibentuk dalam skrin. Image yang boleh dibentuk pada skrin. Okey, terima kasih Azim. Okay, image yang boleh dibentuk pada skrin. Maksudnya, kalau kita letakkan skrin pada kedudukan image, kita boleh lihat image tersebut terbentuk ataupun terhasil pada skrin. Okay, manakala image maya, image yang tidak boleh dibentuk pada skrin. Okay. Bagi kes Kanta, bagaimana cara lain untuk kita tentukan sama ada image nyata ataupun image maya, iaitu kita lihat kedudukan image. Okey, bagi image nyata, kedudukannya di sebelah Kanta yang bertentangan dengan objek. Okey, maksudnya jika objek berada sebelah kiri, image berada sebelah kanan Kanta. Itu adalah image nyata bagi kes Kanta cembung. Kalau image dan objek berada pada bahagian yang sama, image tersebut adalah image maya. Okay. Image maya di sebelah Kanta yang sama dengan objek. Jadi bagi Kanta, kita tentukan sama ada image nyata ataupun maya. Kalau image berada pada bahagian yang sama dengan objek, image tersebut adalah image maya. Kalau image berada pada bahagian yang bertentangan, image tersebut adalah image nyata dan nilainya adalah bernilai positif. Okay, ini hukum ataupun peraturan tanda semasa menggunakan Kanta nipis yang wajib awak ikut. Okay, sebagai contoh, kita lihat contoh 1 dalam buku teks. Okay, contoh 1 dalam buku teks. Dia kata sekeping Kanta nipis mempunyai panjang fokus 12 cm. Okay, panjang fokus 12 cm. Tentukan ciri-ciri, kedudukan dan pembesaran linear image apabila jarak objek ialah 18 cm. Okay, untuk soalan pertama. Kanta cembung. Panjang fokusnya ialah 12 cm. Okay, bagi kanta cembung, F dia bernilai positif, iaitu positif 12 cm. Okey, kemudian dia kata jarak objek 8 cm. U 8 cm. Okey, tentukan ciri-ciri, kedudukan dan pembesaran linear. Okay, jadi berdasarkan persamaan Kanta nipis, iaitu 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okey, daripada persamaan ini kita boleh tentukan ciri-ciri, kedudukan dan pembesaran linear. Okey, tergantikan nilai yang kita dapat ataupun nilai yang diberi dalam soalan, iaitu F 12. Jadi 1 per F 1 per 12 sama dengan 1 per 8 tambah 1 per V. 18. Betul kan? Okey. Jadi 1 per V sama dengan 1 per 12 tolak 1 per 8. Okay. Kemudian selesaikan. Kita akan dapati V sama dengan 36 cm. Okey. Dapati nilai V adalah bernilai 36 cm, iaitu bernilai positif. Okey, jadi
apabila U sama dengan 8, V sama dengan 36 dan bernilai positif. Okey. Jadi, apa ciri imej kat sini? V bernilai positif. Okey, apa ciri imej? Imej dia adalah imej nyata. Okey, kita lihat balik daripada faktoran tanda. Apabila V bernilai positif, imejnya adalah imej nyata. Okey. Kemudian kalau kita lihat nilai V lebih besar daripada nilai U. Jadi imej diperbesar. Okay. Imej diperbesar. Okey. Jadi kita ada dapat dua ciri-ciri imej, nyata dan diperbesar, dan satu imej lagi ialah songsang. Okey. Di mana bagi kebanyakan bagi kemik cembung, kata cembung, kebanyakan imejnya berada dalam keadaan songsang kecuali jika imej berada di infinity. Okay, jadi terdapat ciri-ciri imej. Okey, kemudian pembesaran. Okay, pembesaran macam mana? Okay, pembesaran linear M sama dengan V bahagi U. Okey, V 36 dan U diberi 8, maka M sama dengan 2. Okey, ingat ya, bagi pembesaran linear tidak ada unit. Kalau awak letak unit untuk pembesaran linear, jawapan awak akan dikira salah. Okey, pembesaran linear tidak ada unit. Okey, kalau lihat kat sini, pembesaran linear ialah 2. Okay, ini bukti menunjukkan bahawa imej diperbesar. Okey. Jadi berdasarkan maklumat yang diberi, jika U sama dengan positif 18, F 12, kita gantikan ke dalam persamaan formula kanta nipis, kita dapati bahawa V sama dengan 36 dan jika kita kira pembesaran linear, terdapat pembesaran linearnya ialah 2. Maksudnya imej dibesarkan sebanyak 2 kali ganda objek. Jadi berdasarkan nilai yang kita dapat, disebabkan V bernilai positif, iaitu positif 36, jadi imej adalah imej nyata. Okey, dan kalau kita lihat pembesaran linear, nilainya adalah 2. Jadi ini menunjukkan bahawa imej telah diperbesar. Okey, dan kedudukan imej adalah songsang. Bagi kata cembung, kebaikan imej adalah imej songsang kecuali imej tersebut berada di infinity. Okey. Kemudian kedudukan imej terletak 36 cm dari kanta. 36 cm dari kanta ataupun untuk lebih tepat dari pusat kanta, dan
berada di sebelah kanta bertentangan dengan objek. Okay, ini adalah kerana imej ni adalah imej nyata, imej mesti berada pada bahagian bertentangan dengan objek dan imej ini diperbesar sebanyak 2 kali. Okey, ada soalan untuk contoh ni. Ada? Okey, kita lihat contoh yang kedua. Dia bagi jarak objek sebanyak 4 cm. Okey, F masih lagi dikekalkan 12. Tergantikan terdapat nilai V sama dengan negatif 6. Okay, kemudian kita kira pembesaran linear 1.5. Okay. Jadi daripada nilai V dan nilai M yang kita kira, kita boleh buat kesimpulan bahawa imej yang terhasil adalah imej maya. Okay. Imej terhasil adalah imej maya dan tegak. Okay, imej maya tegak dan diperbesar. Jadi imej maya kebiasaannya adalah tegak dan kat sini terlihat pembesaran linear ialah 1.5 iaitu diperbesar dan imej terletak 6 cm dari pusat kanta dan berada di sebelah kanta yang sama dengan objek. Okay, kenapa kita kata berada pada bahagian sama? Sebab V bernilai negatif, iaitu imejnya adalah imej maya. Jadi imej mesti berada pada bahagian yang sama dengan objek. Okey. Dan imej juga diperbesar sebanyak 1.5 kali. Okay, imej diperbesar sebanyak 1.5 kali. Okey, kemudian kita lihat contoh kedua. Okay, sambil tu awak boleh rujuk pada buku teks sebab contoh ini diambil daripada buku teks. Okay, dia kata, suatu objek setinggi 9 cm diletakkan pada jarak 60 cm dari kanta cekung dengan panjang fokus 30 cm. Okay, panjang fokus 30 cm. Tentukan kedudukan dan imej yang terbentuk. Nyatakan ciri-ciri imej itu. Okey, daripada maklumat diberi, tinggi objek 9 cm dan diletakkan pada jarak 60 cm dari kanta. 60 cm ini adalah jarak objek. Kemudian panjang fokus kanta cekung ialah 30 cm. Okey. Disebabkan kanta yang digunakan di sini ialah kanta cekung, maka F mesti bernilai negatif. Okey, F bernilai negatif. Kemudian kita masukkan dalam formula kanta nipis. Kita masukkan nilai F jadi 1/30 sama dengan 1/60 tambah 1/V. Ataupun kalau kita susun rumus ini terlebih dahulu, 1/V sama dengan 1/F tolak 1/U. Kemudian kita gantikan, maka 1/-30 tolak 1/60. Okey, kita akan dapati nilai V sama dengan negatif 20 cm. Okey. Jika awak menggunakan kalkulator, sila berhati-hati menggunakan persamaan yang melibatkan nilai negatif yang sedemikian. Sebab cara awak guna kalkulator yang salah akan
menghasilkan jawapan yang salah. Okay, saya bagi masa 2 minit untuk awak tekan kalkulator dan lihat jawapan awak betul atau tidak. Dapat atau tidak jawapan ni. Okeylah, saya bagi masa 5 minit sambil cari kalkulator. Saya nak cuba buat. Cuba tekan, guna kalkulator, dapat atau tidak jawapan negatif 20 cm. Jadi aku nak cuba. Kalau awak tengok je, awak tak akan faham. Okey, Nabil ada? Tak ada Nabil? Nurul Adilah? Nurul Adilah ada? Tak ada? Nabila? Takkan nak semua nama saya panggil tak ada? Nabil ada Nabil? Aidil? Aidil Mukhlis? Muhammad Akil? Tahu kan tak ada, senyap ke? Okey, semuanya dapat? Dapat tak? Semuanya? Ada orang tak ada? Kalau tak ada, saya keluar. Saya tak dapat cikgu. Ha? Dapat? Tak dapat. Tak dapat? Okey, siapa lagi tak dapat? Okey, saya tengok yang dapat. Saya tak dapat. Yang dapat raise hand. Okey, Nazir dapat. Azir dapat. Okey. Katakan daripada sini 1 per V sama dengan 1 per negatif 30 tolak 1 per 60. Okay, kalau guna kalkulator, awak mesti kurungkan nilai ni. Dan kurungkan nilai ni. Okey, cuba kira. Awak dapat 1 per V sama berapa? Kurungkan 1 bahagi negatif 30 tutup kurungan tolak buka kurungan 1 bahagi 60 tutup kurungan dan lihat jawapannya. Berapa jawapan kat sini? Okay, berapa?
Negatif 1/20. Negatif 1/20. Okey. Jadi V sama dengan negatif 20. Okey, tak dapat tadi, dapat tak? Cuba buat balik. Baik, go. Dapat Dapat. Okey, jadi aku kena kurungkan. Sebab tu sebenarnya kalkulator ni aku kena sentiasa menggunakan kalkulator untuk pastikan bahawa kita menggunakan dengan cara yang betul. Okey, kemudian nilai pembesaran linear. Okey, kalau pada awal tadi saya sebut pembesaran linear kita boleh hitung sama ada menggunakan rumus tinggi imej bahagi dengan tinggi objek ataupun jarak imej bahagi dengan jarak objek. Okey. Dan dalam soalan ni dia bagi tinggi imej 9 cm. Okey, tinggi imej 9 cm. Dan kita dikendaki menentukan pembesaran linear. Okey. Ataupun kita nak tentukan ciri-ciri imej, sama ada imej tadi besar ataupun kecil. Okey, daripada pembesaran linear, daripada rumus ni pada awal tadi, kemudian kita gantikan H, silap, maaf ya, dia bagi objek tingginya 9 cm bukannya imej. Jadi HI kita nak cari, jadi tinggi objek kita gantikan 9, kemudian jarak objek, jarak imej. Okey, kalau kita lihat V kat sini bernilai positif, bernilai negatif. Negatif ini menunjukkan imejnya adalah imej maya. Okay, imej maya. Dan apabila kita kira pembesaran linear, nilai V kita ambil nilai positif. Sebab tanda negatif itu hanya menunjukkan kedudukan imej. Okay, tanda negatif menunjukkan kedudukan ataupun ciri imej. Jadi jarak kita ambil bernilai positif sebab jarak tak ada ataupun panjang tak ada yang bernilai negatif. Jadi kita ambil nilai positif saja, iaitu 20, dan jarak objek 60, maka terdapati bila tergantikan pembesaran linearnya ialah 3 cm. Okey. Terdapati bahawa tinggi imejnya adalah 3 cm. Kalau tinggi objek 9 cm, tinggi imej 3 cm, ini menunjukkan bahawa imej diperkecil. Imej lebih kecil. Dan bagi kanta cekung, imejnya adalah tegak. Jadi ciri imej maya, tegak dan diperkecil. Dan imej terletak 20 cm dari kanta, berada di sebelah kanta yang sama dengan objek. Kenapa kita kata sama dengan objek? Sebab nilainya adalah negatif ataupun sebab imejnya adalah imej maya dan ketinggian imej adalah 3 cm. Yang ini kita boleh dapat daripada rumus pembesaran linear. Okay, ada soalan? Tak ada. Ada?
Okey, lihat contoh ketiga. Okay, contoh ketiga. Ya. Okay. Rajah 6.37 menunjukkan seutas dawai lurus diletakkan di sepanjang pasi utama sekeping kanta cembung nipis dengan panjang fokus 12 cm. X dan Y masing-masing ialah 24 cm dan 18 cm. Okay, 24 cm dan 18 cm. Seekor cengkerik mengambil masa 6 saat untuk bergerak dari X ke Y. Berapakah laju imej cengkerik itu? Okay, bagaimana kita nak kira? Okay. Pada soalan, maklumat yang diberi kat sini ialah U 18 cm. Okay, U 18 cm. Kat mana terdapat 18 cm? Itu jarak objek. Okay, kita lihat soalan balik. Rajah menunjukkan seutas dawai lurus diletakkan sepanjang pasi utama sekeping kanta cembung nipis dengan panjang fokus 12 cm. Okey. Maklumat pertama kat sini panjang fokusnya ialah 12. Okay, panjang fokus 12 bernilai positif sebab ini adalah kanta cembung. Okay, kanta cembung bernilai positif. Okay. Kemudian X dan Y masing-masing ialah 24 cm dan 18 cm dari kanta. Okay, maksudnya kat sini jarak dan S adalah 24. Okay. Dua-duanya dalam unit cm. Okay. Cengkerik tersebut mengambil masa 6 saat untuk bergerak daripada X ke Y. Okey. Pada kedudukan pertama, katakan pada kedudukan Y, okey. Kita lihat kat sini cengkerik bergerak daripada X pergi ke Y. Pada kedudukan X jaraknya 24. Dikatakan kedudukan X ialah U2 dan kedudukan Y sebagai U1. Okay, panjang fokus 12 cm. Okay. Kemudian daripada formula kata nipis kita gantikan pada kedudukan U1, maksudnya pada kedudukan 18 cm dari kanta, kita akan dapati bahawa imejnya adalah 36 cm. Jadi tergantikan dalam persamaan kanta nipis, formula kanta nipis 1 per F sama 1 per U tambah 1 per V. Yang kita nak cari di sini ialah nilai V. Okey, nilai V itu V untuk imej yang berada pada 18 cm iaitu U1. Jadi kita tulis kat sini sebagai V1.
1 per V1 sama dengan 1 per F tolak 1 per U1. Maka kita gantikan, kita akan dapati bahawa nilai V1 ialah 36 cm. Okey, 36 cm. Kemudian pada kedudukan jarak objek 24 cm, kita cari nilai V2, itu tergantikan 1 per F tolak 1 per U2 sama dengan 1 per 12, itu panjang fokus 12, tolak 1 per 24. 24 ialah kedudukan X, V2, U2. Maka dapati nilainya V2 sama dengan 24 cm. Okay, berapakah laju imej? Okay, laju imej, kita ambil beza jarak imej pertama dengan jarak imej kedua. Okay, bila saya sebut beza jarak, ambil nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Okay, nilai besar tolak nilai yang kecil, iaitu 36 tolak 24 dan bahagikan dengan masa. Jadi terdapat laju imej ialah 2 cm per saat. 2 cm per saat. Dalam soalan ni nak laju imej. Kalau dia nak laju objek, awak ambil 24 tolak 18. Okay, beza kat sini laju imej dan laju objek. Okay, laju objek. (24 tolak 18) bahagi dengan masa 6 saat. Itu kalau nak kira laju objek. Tapi dalam soalan ni dia nak kira laju imej. Jadi awak ambil kedudukan imej pertama, beza antara kedudukan imej pertama dan kedudukan imej kedua, iaitu 36 tolak 24 bahagi dengan masa diambil, iaitu 6 saat. Jadi terdapat kat sini nilainya 2 cm per saat. Okey, ada apa soalan? Tak ada. Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, jadi kita dah habis untuk bab ataupun subtopik 6.4, iaitu formula kanta nipis. Okey, 6.4 formula kanta nipis. Okay, kalau lihat dalam kuteks muka surat 259, eksperimen untuk menentukan ataupun mengkaji hubungan antara jarak objek dan jarak imej. Okay, mengkaji hubungan antara jarak objek dan jarak imej dan juga menentukan panjang fokus kanta nipis dengan menggunakan formula kanta. Jadi saya harap awak baca eksperimen ni, bagaimana eksperimen ini dilakukan, dan bila bersebuka nanti, insyaAllah kita ada masa untuk buat eksperimen ini. Okey. Kemudian kita lihat dalam modul. Okey, formula kanta nipis. Jadi saya harap lengkapkan. Okey, ini eksperimen
saya masukkan tadi, hubungan antara jarak objek dan jarak imej, iaitu inference kat sini ialah jarak imej dipengaruhi oleh jarak objek. Maksudnya, jika jarak objek berubah, jarak imej juga berubah. Okay, hipotesis, apabila jarak objek berkurang, jarak imej bertambah. Maksudnya, semakin kecil jarak objek, semakin besar jarak imej. Seperti gambar kamera tadi, kalau kamera dekat dengan objek, imej dihasilkan lebih besar. Okey, tujuan eksperimen mengkaji hubungan antara jarak objek dan jarak imej bagi suatu kanta cembung. Okey, jadi manipulasikan jarak objek, bergerak balas jarak imej dan pemboleh ubah dimalarkan ialah panjang fokus kanta ataupun jenis kanta. Okay, panjang fokus ataupun jenis kanta kita malarkan di dalam eksperimen ini. Okay, alat radas digunakan, kanta cembung, skrin putih, pembungkam kanta, pembaris meter, mentul, bekalan kuasa, cardboard dengan lubang kecil berbentuk segitiga dan blok kayu. Okey, tersusun radas seperti dalam gambar rajah. U adalah jarak objek, itu jarak antara cardboard berlubang dengan kanta, dan V adalah jarak antara skrin dan kanta. Okey, radar disusun seperti rajah 6 poin, rajah ditunjukkan. Jarak objek ditentukan pada jarak 15 cm dan mentul dihidupkan. Okey, itu terlaraskan cardboard berlubang tadi dengan kanta cembung pada jarak 15 cm dan kemudian kita hidupkan bekalan kuasa ataupun kita hidupkan lampu. Okey, selepas kita hidupkan lampu, kita laraskan skrin putih ataupun kita gerakkan skrin putih ke depan dan ke belakang untuk dapatkan imej yang paling jelas, imej yang paling tajam. Apabila kita dapat imej yang paling tajam, maka kita ukur jarak antara skrin dan kanta dan nilai tersebut kita ambil sebagai jarak imej. Okey. Kemudian kita ulang eksperimen. Kalau tadi menggunakan jarak objek 15 cm, kita ulang dengan menggunakan jarak objek 20 cm, 20 cm, 23 cm dan 20, 25, 30 dan 35 cm. Setiap kali ulangan, kita tentukan jarak imej, iaitu kedudukan imej yang paling jelas ataupun paling tajam. Dan kita jadualkan keputusan seperti dalam jadual yang ditunjukkan. Itu kita kira nilai V terdapat. Kemudian kita kira nilai 1 per U dan kira nilai 1 per V. Dan kemudian kita plotkan graf 1 per U lawan 1 per V dengan menggunakan kertas graf. Okey. Kemudian apabila kita plotkan, kita boleh kira nilai panjang fokus kanta. Kita plotkan graf. Satu per V lawan 1 per U. Okey. Dan daripada graf yang kita dapati bahawa daripada graf yang kita plotkan, kita akan buat kesimpulan bahawa
jarak objek berkurang apabila jarak imej bertambah. Apa maksudnya kat sini? Apabila jarak objek berkurang, jarak imej semakin bertambah. Okay, ini saya dah bincangkan tadi. Okey, jadi untuk kelas offline, masa sudah habis, saya nak jawab soalan latihan dalam modul. Okey, soalan nombor 1, soalan nombor 2 dan juga soalan dalam buku teks pada muka surat 262. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Jadi ada 4 soalan. Sila lengkapkan sepanjang waktu kelas offline. Okey. Dan juga saya harap sebelum sekolah dibuka, sila lengkapkan modul daripada awal sehingga akhir tajuk yang dipelajari. Sebab pada minggu pertama saya akan semak buku modul awak. Saya akan ambil 5 ataupun 10 pelajar untuk semakan. Dan saya akan bagi penilaian untuk markah PBS awak. PBD, penilaian bilik darjah. Okey, kalau modul lengkap, saya akan bagi skor 5 ataupun skor 6 dan sebaliknya. Kalau tak lengkap, mungkin saya bagi skor 1, 2 ataupun 3. Dan markah PBD ni penting. Jadi sila pastikan gunakan masa yang ada untuk lengkapkan modul. Okey, ada soalan? Okey, sebelum saya berhenti, saya nak semak kehadiran. Para hadirin ada? Tak ada? Lukmanul Hakim. Kalau sedang saya anggap tak ada. Lukmanul Hakim. Okey, Izhan. Izhan tak ada. Muhammad Aidil Mukhlis. Akil Aiman. Tak ada. Nabila Huda. Okey, tak ada. Muhammad Nabil. Tak ada. Okey. Kat sini saya lihat ada beberapa pelajar sering kali tak ada dalam kelas dan saya yakin kalau soalan yang keluar berkaitan dengan tajuk yang diajar, saya yakin pelajar tersebut tak akan dapat jawab. Dan saya sentiasa rekod kehadiran sebab apabila keluar result peperiksaan nanti, pelajar selalu buat alasan tak faham apa yang diajar sedangkan beliau tidak berada dalam kelas yang saya ajar dan saya akan kenakan dia balik. Jadi kalau pelajar-pelajar selalu konten, selalu tak nak masuk, saya harap drop je lah fizik. Saya dah ada beberapa nama dan sebenarnya saya tak sabar nak tengok muka-muka tersebut bila PDP bersemuka. Okay, nak tengok muka-muka pelajar yang tak hadir. Muda Wali ada ni?
Adik aku. Ya. Awak pun selalu apa? Tak ada. Betul tak? Saya adik aku. Ada tapi banyak kali awak tak ada. Okey, ada soalan? Tak ada. Ada? Okey, kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Terima kasih kerana hadir pada kelas hari ini dan boleh keluar dan bersedia untuk kelas seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.